Assalamualaikum, selamat datang ke channel Nazir Abdullah. Channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara mudah untuk kita menanam batang daripada pokok bunga kertas. Sebelum itu teman-teman, pastikan anda mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangkan channel Nazir Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya ada sediakan beberapa bahan ya untuk saya kongsikan kepada anda, iaitu bagaimana cara kita menanam, satu cara mudah untuk kita menanam ataupun menyemai batang daripada pokok bunga kertas. Okey, pertama sekali teman-teman, apa yang anda perlu lakukan adalah pertama sekali anda hendaklah mengambil batang yang sehat daripada pokok bunga kertas untuk anda jadikan, untuk anda tanam ataupun untuk anda semai ya. Contohnya seperti ini, perhatikan pokok itu masih segar, nampak masih segar kan? Contoh teman, masih segar, okey, sehat, okey, tidak ada yang buruk, tidak penyakit, okey, itu adalah perkara yang penting. Okey, kemudian teman, langkah seterusnya ialah kita memerlukan media tanam ataupun bahan untuk kita menanam stek batang daripada pokok bunga kertas kita ni. Di sini saya menggunakan tanah merah, teman, ini adalah tanah merah ya, okey, merupakan salah satu tanah yang sangat sesuai untuk kita gunakan sebagai bahan untuk kita menanam batang daripada pokok bunga kertas ini. Okey. Kemudian teman, kita sediakan serbuk perangsang akar ya untuk membantu percepatkan tumbuhnya akar pada batang pokok bunga kertas kita ini nanti. Okey, kemudian kita sediakan air. Okey, pastikan anda menggunakan air hujan ataupun air perigi ya teman, jangan menggunakan air pipe ya, kerana air pipe mengandungi klorin. Klorin tidak sesuai untuk batang pokok bunga kertas yang kita mula pertama kali tanam seperti ini. Okey, baiklah teman. Kemudian kita juga memerlukan sebilah pisau untuk kita mengupas kulit nanti. Okey, baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan ke langkah ataupun cara-cara yang kita perlu lakukan untuk kita menanam batang daripada pokok bunga kertas ini. Okey, pertama sekali teman, yang kita perlu lakukan adalah kita hendaklah sekiranya terdapat kulat ataupun apa-apa yang terdapat pada batang pokok bunga kertas ini teman, kita hendaklah mencuci dulu ya. Jadi kita cuci dahulu teman, kita cuci dulu. Okey, kita cuci dulu batang ini. Okey, kita ambil air. Okey, kita tepi dulu, kita cuci teman. Okey, kita ambil spray ya, kita spray batang ini dengan menggunakan air. Ingat teman, gunakan air hujan ya. Okey, dengan hujan. Okey, sudah tentu teman-teman ingin mengetahui ya, apakah tujuan kita mencuci batang daripada pokok bunga kertas ini. Tujuannya adalah teman untuk membantu untuk membantu membukakan ruang-ruang pori-pori yang terdapat pada batang pokok bunga kertas ini. Jadi teman, apabila kita mencuci teman ya batang pokok bunga kertas ini teman sehingga bersih, ia akan membantu mempercepatkan tumbuh tunas-tunas baru nanti ya teman, keluar tunas baru daripada batang pokok bunga kertas ini. Ini adalah batang yang sederhana, besar teman, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sederhana ya. Okey, kita cuci, boleh menggunakan berus kain seperti ini ya. Okey, jangan menggunakan berus terlalu keras tahu, nanti boleh menyebabkan kulit ini menjadi rosak. Okey, itu tidak baik untuk batang pokok bunga kertas kita ini. Ya, juga boleh menyebabkan berlakunya kerencatan ataupun kerosakan pada kulit pokok bunga kertas ini, dan itu nanti akan menyebabkan ya teman-teman, ia akan menyebabkan batang pokok bunga kertas ini akan lambat untuk ataupun sukar untuk mengeluarkan tunasnya. Okey, jadi kita cuci lagi ya. Ingat teman, jangan menggunakan berus terlalu keras ya. Seandainya teman-teman menggunakan berus dawai, gunakan berus dawai yang jenis lembut ya, jangan gunakan jenis yang keras tu. Okey, nanti boleh menyebabkan kulit daripada batang pokok bunga kertas ini menjadi rosak. Okey, paling sesuai gunakan berus getah ataupun plastik seperti ini. Okey, berus untuk kita memberus pakaian kita. Okey, jadi biar bersih teman, biar betul-betul bersih ya. Okey, nampak teman, ini adalah hasilnya setelah kita mencuci tadi ya. Nampak kan, sudah bersih. Okey, langkah seterusnya teman, apa yang kita perlu lakukan di sini ialah kita akan mengupas kulit bahagian ini teman. Ingat, kita
mengupas kulit bagian pangkal bawahnya, bagian bawahnya. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Kita kulis atau kupas kulit bagian bawah ini. Apakah tujuan untuk kita mengupas kulit ini, teman? Tujuannya adalah untuk membantu mempercepatkan dan memperbanyakkan tumbuhnya akar di bahagian yang kita kupas kulit ini nanti. Okey? Okey, itu adalah tujuannya. Okey, kita kupas ni. Bismillah. Hati teman. Hati-hati semasa menggunakan pisau ya. Kerana pisau tajam. Jadi kita perlu sentiasa sabar, hati-hati. Kupas macam tu teman-teman ya, macam tu. Okey, sudah. Macam tu. Okey, boleh macam tu. Nampak? Okey, kita kupas macam tu ya, nampak? Okey. Lepas tu teman, langkah seterusnya kita ambil serbuk perasan akar tadi teman ya. Kita ambil serbuk perasan akar tadi, okey. Serbuk perasan akar anda dapat beli di tempat penjualan tanah teman-teman ya. Okey, tanaman, kedai-kedai kebun, okey, kedai-kedai bunga, okey. Boleh dibeli di sana. Okey, macam tu. Ambil. Kita letakkan sedikit. Kita ambil tadi mana? Ambil tadi batang bunga kita tadi, kita celupkan masuk ke dalam tempat serbuk perasan akar. Okey, kita celupkan saja ataupun kita masuk dalam tudung. Okey, kita masuk ke dalam tudung macam tu ya. Macam tu teman. Lepas tu kita celupkan saja. Okey, pastikan semua bahagian yang kita kupas tadi, kita kupas kulit tadi terkena disapu, okey, oleh serbuk perasan akar itu. Macam tu. Okey, macam tu nampak. Okey, macam tu. Okey, teman. Bila dah kita siap sapu seperti ini ya, kita biarkan sebentar biar serbuk perasan akar itu meresap ya pada stek bahagian yang kita kupas kulit pada batang pokok bahagian kertas ni. Kita tinggalkan dulu ya, kita tepi dulu. Okey, sementara tu kita sediakan media tanam ini tadi. Mana? Okey. Di mana untuk perkongsian pada kali ini saya menggunakan tanah merah, teman. Tanah merah ini merupakan satu bahan yang sangat sesuai untuk kita menanam batang pokok bunga kertas. Okey. Terutamanya pokok bunga kertas yang besar sebesar ini, teman ya. Okey, besar ini. Besar ni, nampak besar ni. Bila sebesar 2 ibu jari lebih kurang kan. Okey. Untuk pemotongan batang ini teman ya, anda boleh potong sejengkal, jangan terlalu panjang ya. Sejengkal lebih sikit pun tak apa. Okey, jangan terlalu panjang. Kenapa terlalu panjang teman? Apabila anda memotong batang daripada pokok bunga kertas untuk anda semai ataupun anda tanam terlalu panjang, ini boleh menyebabkan bahagian atasnya nanti akan kering dan mungkin mati. Okey. Jadi saiz yang paling sesuai sejengkal atau lebih sedikit ya, seperti ini. Okey. Nampak? Macam tu. Okey. Macam tu, lebih kurang macam tu. Okey, lebih sikit pun tak apa. Okey. Sekarang kita sediakan media tanam. Okey, apa yang kita perlu lakukan untuk media tanam ini teman, kita lembapkan sedikit ya. Kita lembapkan sedikit. Okey. Ingat teman, gunakan air hujan air hujan ya, jangan gunakan pipe ya. Kerana pipe mengandungi klorin ya, yang tidak dapat sesuai. Dan bagi kita yang tidak berapa baik untuk pada batang pokok bunga kertas kita akan temang ataupun kita tanam ya. Okey, kita masukkan air sedikit, kita buat lembab sikit sebenarnya. Masih. Ini bagi anda yang sukar untuk mendapatkan tanah-tanah lain ya, mana? Ini terutamanya kepada anda yang duduk di kawasan perumahan macam tu ya, yang agak sukar untuk mendapatkan tanah-tanah suci seperti di kampung-kampung ya. Kalau di kampung-kampung teman senang untuk mendapatkan tanah bersih tu. Okey, banyak sangat ya, banyak sangat. Buah-buah pokok pisang, kebun pisang kan, buah-buah pokok seperti apa hasil daripada reputan dahan kelapa sawit dan kelapa sawit itu semua boleh teman di bawah pokok pembuluh ya, pun boleh juga. Jadi ini adalah khas untuk anda yang duduk di kawasan bandar-bandar seperti perumahan. Anda beli saja tanah kuning ini di tempat kedai menjual jarang kebun teman, boleh beli saja ya. Tidak terlalu mahal, okey. Tanah ini sangat sesuai. Makan merupakan salah satu jenis tanah yang sangat sesuai teman untuk anda jadikan sebagai media untuk anda menanam batang daripada pokok bunga kertas. Okey. Okey, kita gaulkan ke mana? Kita gaulkan ya. Gaulkan tanah ni. Kita pakai tekan sikit.
campurkan teman ya. Okey, untuk perkongsian pada kali ini teman, saya menggunakan polypack ya sebagai bekas untuk kita menyemai ataupun kita menanam batang daripada pokok bangkai kertas ini. Okey, kita buat macam ni teman ya. Bagi anda yang mudah untuk mendapatkan sekam padi, anda juga boleh menambahkan sekam padi ya teman sebagai bahan ya untuk anda jadikan sebagai media tanam untuk anda menanam batang bunga kertas ini ya. Sama ada dicampurkan dengan tanah pasir ya teman, ataupun pasir kasar ya. Okey, boleh juga teman. Ataupun anda boleh menggunakan tanah hitam ya teman ya, boleh juga digunakan. Ataupun anda juga boleh menggunakan tanah kompos ya, kompos. Okey, sama ada kompos itu kita beli daripada kedai menjual tanaman. Okey, kita menggunakan polypack kali ini teman ya, polypack. Kita masukkan dulu ya. Kita masukkan setengah dulu ya teman ya, jangan penuh dulu ya, kita masuk setengah dulu. Masukkan setengah dulu ya, ya. Ingat jangan masuk penuh, masukkan dulu. Padatkan sedikit. Tambah lagi, teman. Air ya. Ingat teman, jangan menggunakan air pipe ya, gunakan air hujan. Jangan terlalu basah ya teman, cukup lembab saja ya. Oke. Kita masuk setengah dulu ya teman, jangan terlalu penuh dulu ya, setengah dulu. Oke, setengah macam tu nampak. Oke, kita masuk setengah macam tu ya. Kemudian kita akan masukkan batang daripada pokok bunga kertas tadi ya ke dalam ni. Bismillah, masuk macam tu. Oke, Bismillah macam ni. Bismillah. Dan kita tambahkan lagi ya teman ya.
Ingat teman-teman, padatkan ya. Teman-teman mesti padatkan, ingat. Mengapa kita perlu memadatkan teman? Ini adalah bertujuan untuk memastikan batang bunga kertas ini teman tidak bergoyang ya. Kenapa batang bunga kertas ini tidak boleh bergoyang teman-teman? Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan stres pada pokok batang bunga kertas ini, kerana apabila ia bergoyang ia akan melambatkan proses pertumbuhan akarnya. Jadi itulah kita mesti memastikan batang pokok bunga kertas ini ya teman dalam keadaan yang cukup kukuh ya, tidak bergoyang. Jadi kita perlu memadatkan tanah ini. Itu adalah tujuan mengapa kita perlu memastikan batang bunga kertas ini dalam keadaan yang kukuh dan tegap. Okey, untuk mengelak batang pokok bunga kertas ini menjadi stres dan yang boleh melambatkan pertumbuhan akarnya. Jadi kita pastikan ia betul-betul dalam keadaan yang kukuh. Okey, tentu. Okey, sudah teman, aku sudah selesai melakukan ya, kita tanam selesai. Okey, apakah langkah yang kita perlu lakukan teman? Okey, apabila anda sudah selesai menanam batang bunga kertas ini teman di dalam polybag seperti ini ya teman ya. Okey, langkah selanjutnya yang perlu anda lakukan di sini ialah teman, anda meletakkan batang pokok bunga kertas yang kita tanam ini teman ataupun kita semak ini di tempat yang teduh daripada sinaran matahari, tetapi masih mendapat sinaran matahari tetapi tidak secara langsung ya. Contohnya di tempat-tempat bawah pokok ya. Okey, di tepi-tepi bangunan ataupun anda boleh meletakkan di dalam rumah steam anda. Okey, itu adalah langkah yang perlu anda lakukan setelah anda selesai melakukan penanaman seperti ini. Okey, lepas tu teman, apa yang anda perlu lakukan ialah anda jangan menyiram dulu ya teman, jangan menyiram batang bunga kertas yang anda tanam ini selama 5 hingga ke 7 hari. Ini bergantung kepada keadaan media tanam di dalam polybag ini. Sekiranya anda mendapati media tanam di dalam polybag ini kering, jangan terlalu kering ya, anda boleh menyiramnya ya. Jangan banyak, mungkin anda boleh gunakan setengah daripada botol ini. Setengah saja teman, setengah macam itu cukup ya, setengah. Okay, jangan terlalu banyak kerana polybag ini tidak besar. Okey, kira terlalu banyak ini boleh menyebabkan batang daripada pokok bunga kertas ini akan menjadi busuk, buruk dan mati. Okey, jangan menyiram sampai terlalu basah dan jangan membiarkan sampai terlalu kering. Okey, media tanamnya. Okey, lepas tu elakkan daripada terkena gangguan hewan-hewan seperti kucing dan ayam. Itu adalah merupakan beberapa jenis hewan yang sentiasa kita pelihara di kawasan kediaman kita. Okey, lepas tu teman, jangan dulu memilih baja, jangan membaja ya. Jangan membaja, okey? Penting sama ada baja organik ataupun baja kimia, jangan membaja dulu kerana pada masa ini stek ataupun batang daripada pokok bunga kertas anda ni memang tidak sesuai untuk diberi baja. Okey, jangan membaja sehinggalah ia sudah tumbuh tunas yang banyak nanti ya, daun yang sudah tua sudah sembuh akar banyak, barulah anda boleh mula membaja ataupun memberi baja. Okey, kemudian teman, apa yang anda perlu lakukan ialah anda hendaklah sentiasa mantau ya, mantau keadaan batang pokok bunga kertas ini. Pastikan ia sentiasa dalam keadaan subur ya, dan media tanaman sentiasa dalam keadaan yang lembap, bukan basah dan bukan juga kering. Okey, baiklah teman-teman. Langkah seterusnya ya ialah apa yang anda lakukan ialah teman, sekiranya anda sudah mendapati terdapatnya tumbuh-tumbuh pucuk-pucuk ataupun tunas daripada pokok batang pokok bunga kertas ini yang anda semak ini, anda bolehlah meletakkan di kawasan yang terbuka secara berlahan-lahan berperingkat-peringkat. Okey, mungkin di waktu pagi dulu, okey, untuk mengelakkan stres kepada batang pokok bunga kertas ini. Okey, baiklah teman. Di sini saya akan tunjukkan kepada anda hasil daripada tanaman batang pokok bunga kertas juga dengan cara yang sama ya kepada anda yang saya tanam beberapa minggu lepas. Okey, ini teman, saya tunjukkan kepada anda ya. Ini teman, ini adalah contoh ya teman. Contoh untuk anda tengok ya hasil daripada cara yang sama ya. Ini tanah merah juga teman, tidak ada campur lain ya. Okey, ini dia hasil dia. Tapi ini nampaknya masih memanjang teman, masih memanjang ya. Ya, keadaan dahannya nantinya masih lagi dalam keadaan memanjang ya. Nanti saya akan kongsikan kepada anda apakah yang kita perlu buat apabila kita mendapatkan pokok bunga kertas kita yang mempunyai dahan yang memanjang seperti ini. Okey, baiklah teman. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya teman-teman ya untuk perkongsian saya pada kali ini ya, iaitu salah satu cara mudah untuk kita menanam ataupun menyemai pokok bunga kertas ya. Okey, untuk kita menyemai pokok bunga kertas dengan cara menggunakan tanah merah saja tanpa menggunakan media tanam lain. Okey, baiklah teman, saya cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya teman. Sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda,
silakan anda klik tombol subscribe, tekan loceng, like dan share dan juga komen ya teman-teman, supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazir Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alat pembonsaian. Bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu teman, silalah subscribe kerana subscribe itu sangat mudah. Okey, anda tidak perlu membayar sesen pun. Okey, baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya. Daripada saya Nazir Abdullah, salam satu hobi, salam bonsai, semoga manfaat. Sebelum itu, marilah kita sama-sama bersalawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Baiklah teman, cukup sampai sini dulu untuk pembahasan saya pada kali ini. Salam satu bis, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.